selamat pagi semua. So, hari ini kita akan teruskan membincang soalan kedua, okey, muka surat ke-36. Okey, untuk topik ini kan, okey, soalan ini dia nak kita tulis persamaan kuadratik yang berikut dalam bentuk am. So, yang pentingnya apa itu maksud am? Siapa ingat lagi? Kita dah pernah belajar dah kan? Bentuk am untuk persamaan kuadratik tu macam mana? Azril, masih ingat tak Azril? Azril? Yes, sir. Apa tu bentuk am untuk persamaan kuadratik? Kita nak susun ikut bentuk macam mana? Barulah kita anggap dia sebagai bentuk am untuk persamaan kuadratik. Masih ingat? Dia mesti ada apa? X kuasa 2, betul tak? Lepas tu tambah dengan, kamu boleh nampak macam ni lah. Dia ada X kuasa 2, lepas tu ada X. Lepas tu tambah dengan satu nombor, kita tak tahu nombor apa. Tapi dia mesti sama dengan apa? Kosong. Okay? So, di antara sini dia ada nombor tau. X kuasa 2 tu, dia boleh apa-apa nombor saja. So, kalau dia boleh apa-apa nombor saja, saya letaklah A, ini saya letak B, dan sini saya letak C. So, ini merupakan bentuk am untuk persamaan kuadratik. Masih ingat tak, bila kita cakap kuadratik, dia mesti ada apa? Kuasa yang tertinggi bagi pemboleh ubah kita mesti adalah 2. So, nampak saja, ada X kuasa 2, dia mesti adalah persamaan kuadratik. Okay? Dia ada sama dengan. So, mesti persamaan kuadratik. Dan, jangan lupa, A, B dan C ini merupakan pemala. Pemala tu maksud dia boleh apa-apa nombor sahaja. Okay? Kecuali A itu tidak boleh sama dengan kosong. Yang lain tu okey. Okey, dia boleh apa-apa nombor tapi A tu tak boleh sama dengan kosong. Mengapa tak boleh sama dengan kosong? Sebab kalau kamu sama dengan kosong, okey, kosong kamu ganti ke dalam lah. Okey? Kosong darab X kuasa 2, okey, ini akan jadi kosong. So, jadi X kuasa 2 kamu akan hilang lah. Kalau X kuasa 2 kamu hilang, maksudnya dia bukan lagi persamaan kuadratik. So, ingat lah. So, next time bila cakap saja nak tulis dalam bentuk am. So, kamu mesti ingat dalam kepala kamu. Okay, A, X kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Ini adalah bentuk am. Okay, dan ini sangat penting. Mengapa? Okay, bila kita buat soalan pertama kan, memang kita juga buat macam mana? Memang kita nak buat dalam bentuk am juga. So, untuk macam soalan C kan, sangat senang saja. Kamu hanya susun ikut pattern dia. Kita nak, first kali kita nak cari apa? Yang ada X kuasa 2. Lepas tu nak cari yang ada X. Lepas tu kita susun ikut nombor. Okay? Dan lepas tu di sebelah kanan kita letak sama dengan kosong. Dan ini merupakan bentuk am. Okay? So untuk soalan C macam hari itu, dia tak ada masalah. Okay? Dan bila kamu jumpa soalan D, E dan F ni, pattern dia ada kurungan. Betul tak? So kamu tak boleh pindah. Okay? So ulang balik apa yang kita belajar hari itu. So kita kena buat apa dulu? Kita kena buka kurungan dulu dan kembangkan. Okay? Kalau kamu nak ingat balik, kamu boleh tengok balik video yang rakam hari itu. Okay? Ada kurungan, kamu kena buka kurungan. Lepas tu kamu baru pindah. Okay? Pindah ikut susunan. So hari ini soalan dia berbeza sikit. Okay, nampak tak? Dalam soalan kita, walaupun dia tak ada kurungan, tapi soalan dia macam mana? Dia ada tingkat atas dan tingkat bawah. Betul tak? Dia dalam bentuk pecahan. Okey, kalau dia dalam bentuk pecahan, maksudnya kamu tak boleh just simply nak pindah sajalah. Contohnya sekarang, kalau saya nak ikut susunan ini, okey, susunan bentuk am ini, saya nak cari dulu X kuasa 2. Yang ada kuasa 2 punya pemboleh ubah. So, saya nampak, negatif kat sini, tolak M kuasa 2. So, saya nak pindah ini. Tak boleh. Sebab mengapa? Sebab dia ada tingkat atas dan bawah. Dan sebenarnya 12 tolak M kuasa 2 ini, per M ini, dia macam ni. Kita boleh tulis dalam bentuk macam ni. 12 per M. Kamu tolak dengan M kuasa 2 per M. Sebenarnya dia macam ni. So, kamu tak boleh just suka hati. Ikut suka hati. Saya nak pindah M kuasa 2. So, saya pindah sajalah. Kamu kena tahu. M ini macam dia dah sangkut dah. Okay. So, ingat lah. So, bila kita nak buat soalan macam ni.
first step. Okay, kamu nampak ada pecahan. First step, normally Sir akan cakap macam ni lah. Kita biarkan dia jadi satu baris dulu. Okay, macam mana kamu nak jadikan dia satu baris? Kita kena buat darab silang. So maksudnya yang M ini, dia di tingkat bawah, betul tak? So maksudnya yang benda yang atas tu bahagi M. So kalau bahagi M, saya nak pindah ke sebelah kanan. Saya kena pindah dulu yang M. So that dia akan jadi satu baris. Okay. So bila saya pindah ke sebelah kiri, dia akan jadi apa? Tadi bahagi, pindah ke sini kita akan jadi darab. Ingat nah, dia akan jadi darab. Dan bila kamu darab, kena berhati-hati. Sebab mengapa? M ini kena darab semua benda di sebelah kiri. Dia bukan saja darab dengan M dan bukan saja darab dengan 4. Tapi dia darab keseluruhannya. Okay, so bila kita tulis, kena tulis macam ni lah. M, saya kena darab dengan, so saya letak kurungan. 4 tambah M. Okay, dan di sebelah kanan, masih ada apa lagi? 12 tolak M kuasa 2. Okay, so step ini sampai step ini kita dah dapat macam soalan hari itu dah. Betul tak? Bila kamu jumpa ada kurungan, so kamu nak buat macam mana? Kita kena kembangkan, darab masuk ke dalam. M darab 4, M darab M. Kita kena buat macam ni. Okay, barulah kita boleh buka kurungan. So apa yang saya dapat kat sini? M dapat darab 4, saya dapat 4 M. Okay. So M darab M, saya akan dapat M kuasa 2. So yang lain tu di sebelah kanan tu, saya salin balik saja. Sebab kita tak sentuh dia apa-apa kan. Okay, dia memang, okay, nombor tu dia memang macam ni. So kita just tulis saja 12 tolak M kuasa 2. Okay, so sekarang sampai step ini dah. Apa yang kita nak buat? Kurungan dah tak ada dah. Dia tak ada tingkat atas dan bawah dah. Dia dah jadi satu baris dah. So sekarang memang kita boleh pindah, betul tak? Kita dah boleh buat grouping. Okay, nak buat grouping macam mana? Kita ikut saja susunan. Okay, yang first kali kita nak cari benda yang ada kuasa 2. Pemboleh ubah tu ada kuasa 2. So yang second thing tu kita nak cari ada X, ada pemboleh ubah. Okay, lepas tu hanya nombor saja. Dan bila kamu pindah ke satu tempat, okay, di sebelah kanan, dia akan tinggal kosong. Okay, memang kita buat benda macam ni. Okay, so sekarang apa yang kita nak buat? So normally Sir akan cakap macam ni lah. Kamu hanya tengok macam buat scanning saja. Mata kamu macam scanning. From left to right. Okay, so first thing kita nak kumpul apa? Yang ada X kuasa 2. Betul tak? So kat sini dia pemboleh ubah M. So maksudnya, saya nak kumpulkan yang ada M kuasa 2 dulu. Okay, so kamu from left to right. Titit. Okay, 4M ni bukan, tapi M kuasa 2 ni, ya, ini yang saya nak kumpulkan dulu. So saya tulislah M kuasa 2. Betul tak? So kamu teruskan. Okay, nampak kat sini tak? Ada negatif, ada tolak M kuasa 2 lagi. Tapi yang tolak M kuasa 2 ini di sebelah kanan persamaan kita. So kalau saya nak grouping, saya nak pindahkan dia ke sebelah kiri. Jadi yang tolak ini bila saya pindah, dia akan jadi tambah. Okay. Macam ni. So kamu tengok, M kuasa 2 dah tak ada dah. Betul tak? So sekarang saya nak tengok yang ini dah habis. So sekarang saya nak tengok yang 2 punya. Okay. Saya nak kumpul pemboleh ubah M. Okay. So yang pertama sekali tu jawapan kita lah 4M lah. Lepas tu kamu tengok, dah tak ada M dah. Lepas tu kita nak kumpul apa? Yang hanya nombor sahaja. So kamu macam scanning semula, 12 ini. So jangan terus tulis 12, sebab 12 tu di sebelah kanan. So kita kena kumpulkan dia ke satu bahagian. Maksudnya saya kena pindah ke sebelah kiri lah. So tambah ini akan jadi tolak 12. Okay, sama dengan apa? Tadi 12 dan tolak M kuasa 2 tu kita dah pindah ke sebelah kiri. So jadi di sebelah kanan dia akan jadi kosong. Nampak tak? Dengan ini dah habis dah. Okay, dah memang habis dah. So kita boleh settlekan. M kuasa 2 yang sebutan yang serupa. M kuasa 2 tambah dengan M kuasa 2. Kita akan dapat 2M kuasa 2. Yang lain tu dah tak ada sebutan lain dah. So saya salin balik saja. Macam ni.
dah habis. So ini merupakan bentuk am kita lah. So bila kamu nampak, okay, walaupun soalan at first dia macam ni, 4 tambah M sama dengan, sini ada pecahan lagi. Tapi bila kamu susun balik, okay, kamu nampak tak? Pattern dia memang sama. Yang X kuasa 2 tu sama dengan M kuasa 2. Betul tak? M tu sama dengan X. Lepas tu yang belakang tu tak ada apa-apa dah. Dia hanya nombor sahaja. So kita boleh conclude apa? A kita sama dengan 2. B itu sama dengan 4. C itu sama dengan tolak 12. Negatif 12 lah. Okay. So ini merupakan bentuk am untuk persamaan kuadratik kita. Okay tak semua? Tak susah kan? Betul tak? Okay. Kalau kamu betul-betul ikut stepnya, sebenarnya dia tak susah. Okay. So seulang sekali, apakah yang kita perlu buat? Okay. Bila kita jumpa soalan macam ni. Okay. Saya tulis step dia. Okay. Kamu boleh salin juga step dia. Okay. Macam mana? Okay. So kita tengok first step. Okay. Kita nampak saja soalan macam ni sebab dia ada tingkat atas, tingkat bawah. Okay. Normally akan cakap macam ni lah. Okay. First step kena buat apa? Okay, ini bukan dari buku tapi ini tips untuk tips yang saya bagilah. So nampak saja sebenarnya kita cakap darab silang lah. So ingat kalau saya nampak saja ada tingkat atas, tingkat bawah, saya nak bagi dia jadi satu baris dulu. So saya akan cakap make sure jadi satu baris. Okay. First step, kamu nampak ada tingkat atas, tingkat bawah. So first step kita kena buat apa? Kena make sure. Make sure. Okay. Jadi satu baris. Okay. Maksudnya satu baris. Macam mana kamu nak jadikan dia satu baris? Kalau dia ada tingkat atas, tingkat bawah, saya nak pindah yang bawah jadi, okay, sebab yang di bawah tu bahagi M. So saya kena darab silang lah. M ini saya kena darab ke atas. Okay, ingat lah. So saya kena jadikan dia satu baris. So kamu tengok, lepas saya buat kan. Okay, step yang kedua ini memang dah jadi satu baris. Tapi bila kamu buat satu baris tu, dia ada muncul kurungan, betul tak? So maksudnya bila kita nampak step macam ni, step yang kedua, apa yang kita nak buat tu kita kena kembangkan. Maksudnya kita kena buka kurungan. Okay? Nampak ada kurungan, kita kena buka lah kurungan. Okay tak? So sekarang kita teruskan. Soalan yang ketiga, bukan soalan. Yang step yang ketiga, macam mana? Apa yang kita nak buat? So bila saya kembangkan, so dia dah jadi satu baris. Dan dia tak ada apa? Dia dah tak ada tingkat atas bawah juga. Betul tak? Dan tak ada kurungan. Semua dah hilang. So sekarang dia hanya satu baris saja. Apa yang kita boleh buat tu macam mana? Kita kena buat step ini selalu suka cakap macam mana? Grouping. Kita nak buat grouping. Okay? Nak buat grouping macam mana? Ikut susunan kita punya bentuk am. Okay? Mesti ada X kuasa 2, mesti ada X, lepas tu mesti nombor sama dengan kosong. Kita boleh nampak benda macam ni. So lepas buat grouping, okay, kalau dia ada sebutan serupa, okay, last step sekali, kita kena buat macam mana? Kalau dia ada sebutan serupa, dia boleh tambah, dia boleh tolak, kita boleh teruskan. Okay? So sini saya cakap settlekan. Okay? Saya akan cakap settlekan lah. So ini merupakan step kita one by one. Kalau kamu betul-betul ikutkan, okay, dia memang tak susah. Okay, semua dah siap? Boleh salin step yang ini. Marzuki tu masuk sat saja. Okay, dah siap? Okay, untuk soalan B, saya nak pilih salah seorang pelajar untuk jawab soalan. Okay, kita cuba tengok. Afendi ada tak Afendi? Hey Afendi?
Afendi ada tak Afendi? Afendi? Ya, sir. Ya, sir. Okey. Boleh tak jawab soalan B? Okey, kamu hanya beritahu saya apa yang kita kena buat lepas tu step by step. Okey. Ya. First step kamu kena buat apa? Nampak saja macam ni. 2x sama dengan x kuasa 2. Kita kena buat apa? Kena buat apa? Afendi? Boleh tak? Nampak tak ada tingkat atas, tingkat bawah? Dua tu ubah fikiran sen. Ya, 2 ini kena pindah ke sebelah kiri. Maksudnya apa? Kita kena jadikan dia satu baris lah. Kalau tak kan, kamu fikir macam ni. Kalau kamu tak pindah dia jadi bagi dia satu baris kan. Bila kamu nak pindah x kuasa 2 nanti, dia macam tersangkut, betul tak? Bawah tu ada benda lagi. Kamu tak mungkin yang kalau kamu nak pindah barang kan, kamu boleh terus pindah benda di sebelah atas, tingkat atas. Betul tak? So, kita kena settlekan bagi dia jadi satu baris dulu, barulah dia fair. Okay? So, sekarang yang 2 ini, kita kena darab ke atas. Okay? Pindah ke sebelah kiri. Ingat So, nak buat macam mana? 2 darab dengan 2x. Betul tak? So, 2 darab 2, kita dapat 4x. Macam ni lah. Dia sama dengan yang sebelah kanan tu hanya tinggal benda di tingkat atas saja. So saya salin yang ini. So nampak tak? Hello, sir. Kalau untuk Hello, sir. sesetengah Sorry, terkeluar tadi. yes. Sorry, sir. Tadi Okay. No terkeluar. wonder lah. Slow. Okay. Saya nampak. It's okay. Tak apa. Okay, so sekarang kan, first step kita kena darab ke atas. Okay, untuk sesetengah pelajar, mungkin dia akan darab, dia buat macam ni lah. 2, lepas tu buka kurungan 2x. Boleh juga. Lepas tu baru kamu step yang ketiga tu, kamu darab masuk. Boleh juga. Tapi benda yang senang ini, kamu tengok saja kamu dah tahu. Sebab dua-dua pun satu sebutan saja kan. 2 darab 2x, kita dapat 4x. Just tulis saja, tak apa. Okay, just tulis saja. Okay, so sekarang kita dapat 4x sama dengan x kuasa 2 tolak dengan 18. So next step kita kena buat apa? Dia dah jadi satu baris dan tak ada kurungan apa-apa dah. Maksudnya semua sebutan tu dia bebas dipindah. Betul tak? So kalau dia bebas dipindah, kita kena buat apa? Kita nak buat bentuk am, betul tak? So kita kena susun ikut bentuk am. So kita nak buat grouping. Okay, Afendi, ini soalan kamu kan? Kamu kena jawab. So hari ini saya akan panggil pelajar jawab soalan. Okay, so ini soalan Afendi. So Afendi kena jawab. So sekarang kita kena buat grouping, kamu kena ambil apa dulu? 18. Mengapa ambil 18? Kalau kamu ikut susunan tu, kita nak cari apa dulu? Yang ada x kuasa 2 punya dulu, betul tak? Okay. Ambil x kuasa 2 dulu. Okay, so kita tulis x kuasa 2, betul tak? Ya. Okay. So dia di sebelah kanan, x kuasa 2 itu di sebelah kanan dan memang dia positif. Kalau dia dah positif, sebab di sebelah kiri pun tak ada x kuasa 2 dah. So kalau dia di sebelah kanan, dia memang positif. So kita just remain. Kita just bagi dia kat situ sahaja. So semua benda kita kena pindah. Kalau nanti kita ada nampak apa-apa kan. So kita boleh pindah ke sebelah kanan. Okay. So dah tak ada x kuasa 2 dah. So kita tengok. Next, kita kena kumpulkan apa? Afendi? Lepas x kuasa 2, kita kena kumpul apa? Kalau ikut bentuk am? Bersama ni sama dengan. Mana begitu cepat? Kalau kamu tengok yang first step x kuasa 2, yang second thing tu kamu kena buat grouping apa? Yang ada x, betul tak? Ya.
4X ini. Saya kena kumpulkan. So, saya nak pindah dia ke mana? X kuasa 2 tu di sebelah kanan. So, yang 4X ni saya kena pindah ke kanan jugalah. So, dari kiri, apa? X. Dari kiri positif saya pindah ke kanan jadi? Jarak. Ya, tolak 4X. Kita kena buat macam ni. Okay, so yang bentuk arm yang tengah-tengah tu yang ada X tu kita dah pindah dah. So, step yang ketiga, hanya nombor sahaja. So, kamu scanning semula. Nah, memang nombor saja ada apa? Tolak 18. Betul tak? So, saya just kumpulkan sajalah. Tulis sajalah tolak 18 lah. Sebab mengapa saya tak pindah? Sebab dia memang remain di tempat yang sama. Kita pindah dia ke sebelah kanan. Betul tak? Okay? So, sebenarnya kamu boleh pindah saja ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. So, bila kita pindah semua ke sebelah kanan, memang di sebelah kiri kita dah tak ada dah. So, kita tulis sama dengan kosong. Okay? Ya, inilah jawapan kita. Tapi bila kita tuliskan sama dengan kosong, dia mesti di sebelah kanan. So, kita susun balik saja. Bila saya tahu kosong tu sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 18. Okay? So, saya boleh tulis juga sebenarnya X kuasa 2 tolak dengan 4X tolak dengan 18. Dia sama dengan kosong. Inilah apa yang kita nak. Ini kita panggil bentuk arm. Okey ya semua? Tak susah kan? Betul tak? Kalau kamu betul-betul ikut, dia memang ikut 4 step yang saya terangkan tadilah. First step kita kena buat apa? Bagi dia jadi satu baris. Kita kena buat darab silang. Okey, kena darab silang supaya apa? Kita tak ada pecahan macam ada tingkat atas, tingkat bawah. Asalkan kamu nampak saja dia ada pecahan, yang benda di sebelah bawah, yang tingkat bawah tu, kita kena darab ke atas. Ingat, okey? Kita kena darab silang, okey, ke sebelah atas. Fikir macam ni. So that dia akan jadi satu baris. Kalau kamu nampak kurungan, kita kena buka kurungan. Lepas tu kita buat grouping. Dan grouping ini ikut apa? Ikut susunan bentuk arm. Sebab mengapa? Sebab sekarang kita nak cari bentuk arm. So, bila kamu buat grouping, mestilah ikut dengan cara kita susun bentuk arm. Mesti ada X kuasa 2 dulu. Lepas tu kumpulkan X. Lepas tu kalau X dah habis, kita kumpulkan nombor. Okey, di sebelah kanan atau sebelah kiri, dia memang kalau kamu dah pindah ke salah satu tempat kan, dia memang akan jadi kosong. So, memanglah kita akan dapatlah, okey, bentuk macam ni. Okey ya? Okey, so sekarang kita tengok soalan C macam mana. Okey, tak susah juga soalan ni. So, hanya bagi tahu saya step. Siapa nak cuba? Ada tak? Alif ada tak? Alif Aiman. Ada, sir. Okey, boleh cuba jawab tak soalan ni? Kalau kamu nampak macam ni, ada tingkat atas, tingkat bawah, ada pecahan yang Y tambah 1 sama dengan benda ni, kamu nak buat apa dulu? First step. Jangan takut, tak apa. Kalau salah pun is okay. Asalkan kamu nak cuba. Soalan C ni ya, sir. Ha? Soalan mana? Ulang sekali, sorry tak dengar. Soalan yang mana, sir? Soalan C lah. Step buat Y yang tambah 1 dengan Y Dengan negatif 4. Kena buat apa yang tu? Bagus. Kena buat apa? Kena tambah ke? Atau tolak ke? Atau bahagi atau macam mana? Kena tambah. Tambah. Bukan darab kah? Ini bahagi kan? Kalau Y tolak 4 ni, saya kena pindah ke sini. Dia yang seluruh benda tu kan? Kamu kena pindah ke sebelah kiri. Kamu ini bahagi. Bila kamu pindah, kena jadi? Darab. Ya. So that kita panggil lah darab silang. Sebab dia memang silang ke sebelah kiri kan? Ke atas kan? Ini kita panggil darab silang. Okay? Kalau lah, let's say lah kat sebelah kiri ni dia ada lagi 2 kat sini. So memang kita akan buat darab silang tau. 2 kamu kena darab ke atas juga. Yang Y tolak 4 ni kena darab ke atas.
Okay, tapi sekarang dia tak adalah, soalan dia mudah sikit. Dia hanya ada sebelah kanan kita saja, dia ada tingkat atas dan bawah. So kalau kita nak jadikan dia satu baris, yang bahagi ini kita pindah, kita akan dapat darab. Okay, ingat lah. So kamu tengok apa yang saya tulis tu betul tak? So sekarang saya cakap nak ambil Y tambah 1. Saya nak darab dengan Y tolak 4. Okay. So jawapan saya tinggal, okay, di sebelah kanan memang tinggal Y tambah 1. Betul tak? Okay, so sekarang Alif, saya nak tanya kamu. Boleh tak saya tulis macam ni? Sebab saya cakap darab silang kan? Saya darab ke atas. Yang Y tambah 1 tu darab dengan Y tolak 4. Boleh tak saya tulis macam ni? Boleh. Mengapa boleh? Kamu ada nampak darab tak? Tak. Tak. Tapi kurungan tu maksud apa? Maksud darab, betul tak? Betul. Tapi kat sini, kalau saya tulis macam ni kan, apa saja yang darab dengan Y tolak 4? Kalau kamu tengok yang apa yang saya tulis kat sini kan, Y tambah 1 darab dengan Y tolak 4. Hanya satu sahaja yang darab dengan Y tolak 4, betul tak? Betul. Yang Y kat depan tu ada kaitan tak? Macam tak ada kaitan, betul tak? So, kalau kamu tulis macam ni, walaupun kamu faham kita kena ambil Y tambah 1 sebab memang secara keseluruhan kita kena darab dengan Y tolak 4. So, kalau kamu tulis macam ni, dia tak ada secara keseluruhan lah. Hanya satu sahaja yang darab dengan Y tolak 4. So, macam mana kamu boleh darabkan kedua-dua benda ini? Kamu kena tambahkan apa? Kena tambah apa? Tambah. Tak boleh tambah. Kita kena darab. So, kita kena tambah satu kurungan kat depan. Faham tak? So that kalau kita letak kurungan kat depan, maksudnya nanti apa yang kita nak buat tu, memang kurungan yang depan tu kita kena darab dengan secara keseluruhan kurungan yang belakang tu. Okay? So sekarang ini step yang pertama kita dapat dah. Okay, so boleh beritahu tak? Sekarang kamu nampak Y tambah 1, Y tolak 4 sama dengan Y tambah 1. Lepas tu kamu kena buat apa? Ada kurungan, kita kena buat apa? Kena buka kurungan dulu. Ya, buka kurungan. So Alif, boleh tak beritahu saya macam mana kamu nak buka kurungan kat depan ni? Formula selalu ajar macam mana? Kena buat apa? Y tambah 1. Darab darab. Darab. Sekarang kamu nak darab Depan, selalu cakap kalau ada dua kurungan kamu kena buat depan ke depan. Ya. Depan ke belakang. Okey. Satu demi satu dulu. Satu demi satu dulu, step by step. Yang kamu tengok depan dulu. Depan kena ke depan. Depan ke belakang. Ya, betul. Lepas tu next step. Belakang. Betul. Lepas tu belakang ke. Ya, betul. Okey. Bagus Alif. So sekarang kita buat step by step depan ke depan. Kamu akan dapat apa? Y darab Y kamu dapat? Y darab Y dapat? 2 Y kuasa 2. Ya, betul. Y kuasa 2. Okey, next step. Depan ke belakang. Jangan lupa sini ada negatif 4 yang ada negatif Y darab negatif 4 dapat? Y negatif 4. Y negatif 4. Tolak 4Y lah. Betul tak? Betul. Y kita kena letak di belakang. Y darab negatif 4 maksudnya tolak 4Y lah. Negatif 4Y lah. So sekarang kita teruskan. Belakang yang sini 1 kan. 1 darab dengan Y kamu akan dapat? 1Y. Ya, so Y sajalah. Tambah Y. Lepas tu last sekali. Belakang dengan belakang. Jangan lupa positif, negatif. Jawapan kita mesti ada Negatif. ya. 1 darab 4 dapat 4. ya, macam tu sajalah. Nampak tak? Sekarang kamu dah buka kurungan tu, dia dah jadi satu baris. So yang lain tu kan tak perlu bimbang dah. Kamu just salin balik saja. Okey. So sekarang tengok. Okey.
Di step ini memang dia dah jadi satu baris dan dia tak ada apa-apa kurungan dan dia dah setiap sebutan tu bebas untuk dipindah. Betul tak? So sekarang kita boleh buat step apa? Buat grouping. Grouping. Betul tak? So grouping first kita kena cari yang ada Y kuasa 2 punya. So kamu scanning lah. Tengok ada Y kuasa 2 tak? Ada. Okay, so kamu beritahu saya kamu Y kuasa 2. Lepas tu tak ada dah kan? Okay, so next step kita kena pilih yang ada X saja. Maksudnya kita hanya satu pun boleh ubah sajalah yang kuasa 1 punya. Ada tak? From left to right, pilih satu demi satu. Nak pilih apa dulu? 4. Titik. Negatif 4. Bukan 4 saja. Negatif 4Y. Yang ada Y punya. So saya tulis. Lepas tu sambung. Titik. Ada lagi tak? Negatif. Tambah Y. Tambah Y. Okay. Ada Y lagi tak? Ada. Ada. Kat sebelah kanan. Betul tak? Betul. Kalau kamu nak kumpulkan, kena pindah jadi apa? Tambah Y, pindah ke kiri dapat? Benar. Tolak, okey. Ada orang tolong jawab. Tolak Y. Okey, betul tak? Y ini kita dah pindah dah. So dah tak ada Y dah. So benda yang ketiga kita nak buat grouping tu hanya nombor sahaja. So kamu kena buat scanning lah. Macam mata kamu kan. Titik. Tengok satu demi satu. Macam buat scanning. From left to right. Ada nombor tak? Oh, ada dah. Tolak 4. Saya tulis lah. Tolak 4. Lepas tu teruskan. Okay, sorry. Ada lagi tak nombor? Nampak tak ada satu lagi alif? So yang satu ni di sebelah kanan. So kamu kena buat macam mana? Nak pindah ke? Ya, pindah ke kiri. So kamu akan dapat apa? Positif, pindah jadi? Jadi negatif. Negatif 1. Betul tak? Tolak 1 lah. So sama dengan yang Y tambah 1 tadi, kita dah pindah ke semua. Okay, semua ke sebelah kiri dah. So tinggal apa? Kosong. Betul tak Alif? Betul. Okay, so sekarang kita boleh last step dah. Kamu dah grouping, semua tu dah buat dah. So kita boleh buat apa? Kita boleh settlekan dah. Okay, kita boleh settlekan. So kamu boleh dapat jawapan apa? Y kuasa 2. Okay, yang Y tu kan tolak 4Y tambah Y tolak Y. So tambah Y tolak Y tu memang dah tak ada dah. So kita hanya tinggal tolak 4Y. Okay, so lepas tu yang belakang tolak 4 tolak 1. Maksudnya kamu hutang orang RM4, hutang RM1 lagi. So hutang berapa? Alif. Hutang 4, hutang 1. So kamu hutang orang berapa lagi? 3 kah? Wah, next time saya nak pinjam duit dengan Alif dah. Bila saya pinjam RM4 dengan kamu, lepas tu keesokan hari saya pinjam RM1. Lepas tu negatif 5, hutang 5. Okey, fikir macam ni sajalah. Kalau yang benda ni, kalau kamu tak betul kan, nanti next time saya nak pinjam duit dengan kamu. Untunglah saya, betul tak? Dan kamu rugilah. Mengapa? Saya pinjam RM4, keesokan hari saya pinjam RM1. Mana tahu hari ketiga saya hanya hutang kamu RM3 saja. Wah, saya untungnya. Betul tak? Kalau lebih baik saya pinjam lebih banyak sikit lah. So bila saya bayar tu bayar sikit cukup. Kamu yang rugi. Betul tak? Okay, so benda ni kena ingat kena berhati-hati. Okay, so ini dah jadi apa? Bentuk kita. Okay? Tak susah, senang saja. Okay? So, inilah jawapan kita. So, sekarang kita tengok soalan D tu macam mana. Siapa nak cuba? Okay. Alif kena tengok baik-baik. So, kita kena buat step by step. Memang step dia memang sama. Okay. Untuk soalan D. Daniel Hakim boleh cuba? Daniel?
Danny ada tak? Ada, saya ada. Okay. So macam mana nak buat? Soalan D saya. Okay, first step nak buat apa? Soalan D. Uish. Nak buat macam mana? First step. Ada nampak tingkat atas, tingkat bawah. So kamu kena buat apa dulu? Kena darab. Darab dengan 4. Darab silang. Darab dengan 4. Kita kena buat darab silang dulu supaya dia akan jadi satu baris. So sekarang kita buatlah. Okay, M kuasa 2. Okay, kalau kamu darab ke atas kan. So kita hanya sebelah kiri hanya tinggal M kuasa 2. Tolak dengan 5M. Dia sama dengan, okay, 4 saya tulis. Dia kena darab secara keseluruhan. Okay, letak kurungan. Betul. M tambah 6. Tapi untuk sesetengah pelajar kan, kalau dia nampak macam ni, kalau dia boleh buat dengan cepat, dia dah terus tulis lah. 4M tambah dengan 6 darab 4. Macam ni. Kalau tak, kamu buat macam ni, ada letak kurungan dulu. So sekarang, okay, untuk yang step yang ini, apakah tindakan seterusnya? Kalau nampak kurungan kena? Buka. So kita kena kembangkan, betul tak? Betul. 4 tu kena darab masuk. Okay, boleh tak kamu beri tak saya jawapan? Nak tulis macam mana? M kuasa 2. Tolak 5M. Okay, bagus. Sama dengan 4M. Sama dengan 4M. Lepas tu? Sifil macam mana? 4 darab 6. 24. Ya, tambah 24. Ya, itu je. Bagus, Daniel. So, kamu dah dapat apa? Nah, nampak tak? Sampai step ini, kamu dah jadi apa? Dah jadi satu baris dan tak ada kurungan. Semua sebutan tu bebas untuk dipindah ke kanan, ke kiri. Betul tak? Kamu boleh pindah mana-mana satu sesuka hati kamu. Tapi sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat bentuk am. So, bila kamu nak buat bentuk am, kamu mesti susun ikut susunan bentuk am tu. So first, okay, Daniel, teruskan. Kita nak kumpulkan benda apa dulu? Kamu buat scanning. Nak buat apa? Nak kumpulkan apa? Okay, Daniel. M kuasa 2 tolak 5M. Okay, tolak 5M. Kamu cepat boleh. Okay, lepas tu? Kalau sama dengan tu nak tambah ke tolak? Ini sama dengan bukan. Kamu kena buat macam ni. Sebab kita nak susun semua kan. Memang setiap persamaan kita, dia ada apa? Persamaan kan? Dia memang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Dia ada dua-dua belah. Bila kita cakap dia sama dengan, maksudnya sebelah kiri tu sama dengan, dia memang seimbang dengan sebelah kanan. A tu seimbang dengan B. Okay, untuk sekarang, kalau saya nak susun ikut bentuk am, saya kena pindah lah. Apa yang ada di B tu, saya kena pindah ke sebelah kiri. Okay, supaya nanti kamu akan dapat lah. Okay, contohnya kat sini kalau dia dia tambah B kan, saya pindah dia jadi tolak B. So kat sebelah kanan, dia dah hilang. Kalau dah hilang, sama dengan kosong lah. Memang A tolak B tu sama dengan kosong. Faham tak? So ini dia akan jadi seimbang. So that bila kita buat nanti, kamu kena susun, kena buat grouping dan susun ikut bentuk am ini. Okay? Dan satu sebelah tu kita kena letak jadikan dia kosong. Okay, so macam mana? Sekarang kamu buat scanning. Okay, kalau kamu ikut step tadi, X kuasa 2 tu, M kuasa 2 kamu dah kumpul dah. So, benda yang kedua tu kita kena kumpul yang ada X. Satu pun boleh ubah saja yang kuasa 1 tu. So, kita nak carilah kat sini ada yang M. Okay, so kamu tengok scanning from left to right. Memang tolak 5M ini, okay, saya kena tulis dulu. Betul tak? So, lepas tu kamu terus scanning lagi. Okay, 4M ini juga M, betul tak? So, inilah, okay, so saya nak ambil benda ni. Tapi 4M ini dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kanan. Kalau kamu nak kumpul dia, kena kumpul dia, nak pindah dia ke sebelah kiri. Betul tak? Semua benda kena pindah di sebelah. So, bila kamu pindah, tambah jadi? Tolak. Ya, tolak 4M. Macam tu saja. Lepas tu kamu teruskan scanning. Oh, tak ada M dah. So, last kali saya kena kumpul apa? Yang hanya nombor saja. Tak ada pun boleh ubah punya. So, kamu buat scanning yang kali ketiga. Oh, tak ada dah. Oh, tapi kat sini ada 24. 24 ni di sebelah kanan dan sebelah kiri.
Belah kanan. Kanan. Kamu nak kumpul tu kena pindah tak? Kena. Kena. So jadi apa? Tolak 24. Bagus. Tolak 24. So di sebelah kanan sekarang dia dah jadi apa? Dah jadi kosong semua dah kan? Hilang semua benda dah. So kita tulis kosong lah. Memang dia kedua-dua belah akan seimbang. Okay? So sekarang step yang terakhir sekali, kalau ada sebutan serupa, kita kena settlekan. Betul tak? So, M kuasa 2 dah tak ada. Saya salin balik. Okay, so sekarang Daniel, saya nak tanya kamu. Tolak 5M, tolak 4M. Kamu akan dapat apa? Tambah M. Mengapa tambah M? Sama jugalah, tolak tu hutang. Betul tak? Betul. Hutang orang RM5, hutang lagi RM4. Jadi RM1 sajakah? Nampak tak sini? Kamu fikir macam ni lah. Hutang RM5, hutang RM4. At first kamu hutang RM5 lah. Saya pinjam RM5 dengan kamu. Lepas tu saya pinjam lagi RM4. So all together saya pinjam dengan kamu berapa ringgit? Saya masih hutang berapa ringgit? 9. 9. So yang tu hutang kan? Bukan yang kamu hutang saya kan? Saya yang pinjam dengan kamu maksudnya saya hutang kan? Betul tak? So kena Betul. letak tolak 9M. Maksudnya kita hutang lagi 9 lah. Memang kita kena buat macam ni. Okay? Unless sini dia tambah tu berbeza lah. Tambah tu maksud kamu ada RM5, kamu hutang RM4. So 5 tolak 1. Tapi kedua-duanya juga negatif. Maksudnya kamu hutang orang RM5, hutang lagi RM4. Okay? So lastly kita hanya ada tolak 24 sama dengan Kosong. kosong. Itu je. So nampak tak? Ya, inilah bentuk am kita. Boleh tak? Okey ya. Okey. Dah siap belum? Dah. Okey. Okey. So sekarang kita tengok soalan yang ketiga pula. Okey, tapi sebelum kita masuk soalan yang ketiga tu, kita kena faham dululah. Okey. So memang apa matlamat kita kan? Memang kita nak belajar benda yang soalan yang ketiga benda ni. Okey. Tapi sebelum kamu nak belajar benda tu, kamu kena faham dulu apa itu bentuk am. Okey, so sekarang saya tengok baliklah soalan hari itu. Okey. So untuk topik ini sebenarnya kita nak cari apa? Kita nak cari punca saja. Maksudnya macam topik yang pertama dan topik yang kedua lah, kita nak cari nilai untuk pemboleh ubah kita. So soalan kat sini, topik yang ketiga, okay, yang kita sentuh hari ini, memang dia adalah persamaan kuadratik. So bila dia bagi kamu satu persamaan kuadratik, X kuasa 2, contohnya kat sini lah, X kuasa 2 tambah 2X, tolak dengan 8 sama dengan kosong. Kalau dia bagi kamu benda macam ni, soalan dia nak, kehendak soalan tu dia nak cari apa ke nilai X. Okay? So sebelum tu, untuk topik kedua, topik pertama tu, kita hanya pindah kanan, pindah kiri, lepas tu kamu dah boleh dapat cari nilai X, betul tak? Kalau ada dua persamaan, kita kena buat persamaan serentak. Lepas tu kamu boleh dapat juga okay, nilai untuk X yang kita tak tahu tu. Okay, sama jugalah untuk topik yang ketiga. Walaupun sini ada X kuasa 2, ada X macam ni kan. Tapi apa matlamat yang kita nak cari tu, kita nak cari apakah nilai X tu. Supaya nilai ini bila kita masukkan atau ganti masuk ke dalam persamaan kita, dia boleh memuaskan persamaan kita. Maksud, okay? Apa maksud memuaskan? Contohnya macam tadilah. Kalau saya cakap memang setiap persamaan tu dia ada apa? Sebelah kiri dan sebelah kanan. Okay? So bila kita masukkan X itu, macam kat sini lah. X kuasa 2 tambah 2X tolak dengan 8. Okay, yang ini adalah di sebelah kiri. Betul tak? So sekarang, okay, kita nak cari apakah nilai, okay, bila kita ganti masuk ke dalam X ini,
dia boleh memuaskan persamaan kita. Maksudnya dia boleh balancekan lah. Dia boleh jadikan persamaan ini seimbang. Maksudnya di sebelah kiri, bila saya ganti masuk nilai ini ke dalam X saya, macam mana kamu boleh dapat nilai di sebelah kanan, iaitu kosong. Nah, itulah matlamat kita. So, bila saya cakap memuaskan, X itu boleh memuaskan persamaan kita. So that, maksudnya, apa maksud memuaskan? Bila kamu gantikan masuk X itu, dia boleh jadikan persamaan itu seimbang. Okay? Sebelah kiri boleh sama dengan sebelah kanan. So, kita cakap memuaskan lah. Okay? Lain kata, X itu merupakan apa? Kalau dia boleh ganti masuk dan dia boleh memuaskan, X itu merupakan punca kita. Ingat lah. So, maksudnya soalan tu dia nak cari punca bagi persamaan kuadratik itu. So, bila kamu nampak saja soalan cakap nak cari punca, maksud dia nak cari nilai X. Apakah nilai X yang kita tak tahu tu? Okay? So, senang saja. Okay, kalau nak buat soalan ini, senang saja. Kita pernah belajar pada topik yang pertama. Okay? Pemfaktoran. Soalan pemfaktoran. So, kamu lihat contoh kat sini kan. X kuasa 2 tambah 2X tolak 8 sama dengan kosong. Okay, ingat. Tak kira sekarang kita nak belajar kaedah darab silang. Okay, untuk mendapat cari nilai X. Okay. So, tak kira soalan tu bagi kamu macam mana. Okay, ingatlah. First step yang kamu kena buat tu, kamu kena make sure soalan kamu dalam bentuk am. Okay. So, memang contoh ini dia dah bagi kamu dalam bentuk am dah. Okay, tapi mungkin sesetengah soalan tu, dia bagi kamu soalan tu lain sikit. Dia tak bagi kamu bentuk am. So, kalau dia tak bagi kamu bentuk am, kamu kena susun balik. Tapi untuk soalan ni, dia dah memang siap sedia dah. Memang ada X kuasa 2 tambah dengan 2X tolak dengan 8 sama dengan kosong. Okey, yang ini kan, okey, normally saya akan panggil pelajar salin balik soalan dia. Okey, dan make sure dia dalam bentuk am. Dan lepas tu kita nak buat kaedah darab silang. So first, okay, sebelum kamu buat, kamu kena buat satu pangkah dululah. Satu palang dululah, palang macam ni. Buat besar-besar. Dan make sure, okay, palang ini kan, dia hala ke sebelah kanan. Okay, kamu boleh nampak tak? Kalau dalam bentuk am, dia boleh bahagi kepada 3 bahagian. Ini bahagian depan, yang ini 2X tu tengah, tolak 8 tu di bahagian belakang. So, bila saya lukis yang darab ini kan, bukan darab, yang pangkah ini kan, dia mesti menghala ke depan dan menghala ke belakang. Okey? Kalau macam ni boleh nampak lebih jelas lah. Okey, saya akan lukis macam ni. So yang nombor yang tengah-tengah tu, kalau dia 2X, saya akan tulis di sini 2X. Ingat lah cara dia. Okey, so sekarang kita kena 1 by 1. Okey, sebenarnya kaedah darab silang ini, kita juga boleh panggil sebagai kaedah cuba-cuba. Kamu kena try and error lah. Sometimes kamu mungkin tak akan dapat jawapan yang buat saja. Kamu ganti masuk saja dah dapat jawapan yang betul. Mungkin dia kurang sikit. So kamu kena ubah-ubah lah. Kita kena buat cuba-cuba. Okay? So kalau kamu mahir, kamu dah buat banyak latihan. Sebenarnya kamu satu kali saja kamu dah boleh dapat jawapan. Okay, untuk yang ini. Okay, first kamu tanya kamu sendiri. Untuk X kuasa 2 ini. Okay, saya nak tulis kat sini kan. Nombor apa darab nombor apa atau apa darab apa kamu boleh dapat X kuasa 2. Dia ada apa pasangan yang boleh dapat X kuasa 2 ni? Siapa boleh bagi tahu saya? Ada tak? Nombor apa atau apa darab dengan apa kamu boleh dapat X kuasa 2? Ada tak? Boleh cuba tak? Ada tak? Apa darab apa dapat X kuasa 2? Azriel. Ya. Apa darab X kuasa 2? Macam mana kamu boleh dapat X kuasa 2? Apa darab dengan apa? X. Ya, X. Ya, betul. X darab X. Kamu akan dapat X kuasa 2. Betul tak? So maksudnya bahagian depan ini kamu kena cari apa darab apa kamu boleh dapat benda yang depan tu. Okay? So sekarang kita kena tengok yang belakang. Okay, yang sini kamu kena isi nombor apa. Okay, kamu tengok bahagian belakang tu. Okay?
adalah 8. Okey, kamu tak perlu peduli itu positif negatif dulu. Kamu hanya observe dia punya nombor dulu. Kat sini dia adalah 8. Okey, so kamu kena fikirlah. Nombor apa bila kamu darab, kamu boleh dapat 8. Okey, negatif 8. Dan bila kamu tambah sama satu lain, sama satu sekali kan, dua-dua sekali kan, kamu boleh dapat nilai 2x. Okey. So kita memang kamu kena cuba-cuba sebab dia mesti memenuhi syarat macam ni. Dua-dua kalau kamu darab dapat negatif 8. Bila kamu tambah nanti boleh dapat tambah 2x. So normally saya akan buat macam ni lah. Saya akan observe dulu. Kamu tak perlu peduli dulu negatif tu. Tapi kamu tulis dulu 8 tu. Kamu tanya kamu sendiri. 8 itu boleh terdiri daripada nombor apa? Faktor untuk 8 tu apa? Nombor apa darab dengan apa boleh dapat 8? Kamu kena list down everything atau kamu boleh fikir dalam otak kamu dulu. Lepas tu baru kamu buat decision. 8 tu apa? Contohnya 1 darab dengan 8. Ini adalah salah satu pasangan, betul tak? Dan mungkin kita boleh tulis di sini 1 dengan 8. Betul tak? Okey, tapi belum habis lagi. 8 ini juga boleh apa? 2 darab dengan 4. Dan lepas tu tak ada dah. 3 tak boleh darab dengan apa-apa dah. Betul tak? So kita tahu sebenarnya 8 ini kalau saya nak faktorkan dia, saya ada 2 cara. Okey, 2 pasangan yang boleh memenuhi bila saya darab saya boleh dapat 8. Okey. So sekarang kamu kena observe. Okey. Tadi memanglah kamu nak cari apa darab dengan apa boleh dapat 8. So kedua-dua pasangan ini mungkin juga. Tapi jangan lupa ada satu kriteria lagi. Bila kamu tambah kedua-dua, okey, tambah atau tolak lah, tambah atau tolak, kamu boleh dapat jawapan dia 2, 2x ini. So apakah pasangan yang lebih sesuai? Contohnya, kalau saya pilih 1 dengan 8. 1 darab 8 memang saya dapat 8. Tapi, bila kamu tambah atau tolak, boleh tak kamu dapat 2? Tak boleh kan? Betul tak? Kalau saya tambah, 1 tambah 8, saya dapat 9. Betul tak? Kalau saya 8 tolak 1, saya dapat 7. Okey? So kalau saya tolak 1, negatif 1, tolak 8, saya akan dapat negatif 9. So tak kira macam mana untuk pasangan yang pertama itu, dia tak kira macam mana pun, dia tak akan dapat jawapan 2. So pasangan yang pertama tu saya tak nak dah. Kita hanya tinggal pasangan yang kedua. Okey. 2 darab 4 memang kita boleh dapat 8. So bila saya tolak dia, betul tak? 4 tolak 2, saya boleh dapat 2. So maksudnya untuk pasangan ini lebih sesuai untuk letak dalam sini. Okey. So saya pilihlah 2 dengan 4. Betul tak? So sekarang kalau saya dah ada ini, darab silang X dengan 4, saya dapat 4X. X dengan 2, saya dapat 2X. So kamu kena fikir sendirilah. 4X dengan 2X itu macam mana kamu boleh jadikan sebagai 2X? Kamu kena tambah ke atau kena tolak? Kalau tolak tu apa, tolak apa, kamu boleh dapat 2X. Okey? Bagi saya jawapan, kamu kena tolak apa? Macam mana kamu tolak 2x? Ya, betul Azril. 4X kamu kena tolak dengan 2X. Betul tak? Maksudnya saya kena tambah satu negatif kat sini. So kalau sini ada negatif, saya kena tambah di sinilah satu negatif lah. Okey? So dah betul. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok Okey, sekarang saya cek balik. Negatif 2 kalau saya darab dengan 4. Negatif, positif memang saya akan dapat negatif. 4 darab 2 dapat negatif 8. Okey, sama dengan yang ini. Betul tak? So sekarang yang belakang. Okey, kalau saya tambah kedua-dua nilai itu, maksudnya negatif 2x. Kalau saya tambah dengan 4x, saya memang akan dapat 2x. Maksudnya 4 tolak 2 lah. Saya akan dapat 2x lah. Dia memang memenuhi ciri-ciri tersebut. Okey, so kalau saya dah siap, saya dah boleh dapat answer faktor saya. Okey, iaitu kalau saya ambil yang ini, ungkapan ini, kalau saya buat pemfaktoran, saya akan dapat jawapan saya kat sini. Saya ambil secara mengufuk saja. Okey, so saya akan dapat, kurungan yang pertama, X tolak 2. Kurungan yang kedua, saya dapat X tambah 4. Kalau tak ada apa-apa positif, negatif, dia memang positif lah.
So sama dengan apa? Sama dengan kosong. Kita buat macam ni sahaja. Okay. So ini merupakan faktor bagi persamaan kita. Okay. Pemfaktoran lah. Ini kita panggil sebab proses pemfaktoran. Yang benda yang besar ini saya kena apa? Saya nak pecahkan dia. Kalau kamu tak percaya, kamu buat kembangan lagi lah. Kamu akan dapat balik yang benda ni. Okay, X darab X darab 4. Kamu buat sekali lagi. Kamu boleh dapat benda ni. Okay, proses ini kita panggil sebagai proses pemfaktoran. Kamu pecahkan dia. Dengan kaedah apa? Kaedah darab silang. Ingat ha? So sekarang saya nak cari X. Betul tak? Jangan lupa matlamat kita. Okay, kita memang nak cari punca dia. So sekarang kita boleh asingkan X tolak 2. Dia sama dengan kosong. Betul tak? So sekarang saya nak cari X. So maksudnya tolak 2 tu saya pindah ke kanan jadi tambah 2. Okay. Ini adalah salah satu jawapan saya. Okay. So next. Atau kita ada satu lagi pemfaktoran. Faktor kita. X tambah 4, kamu dapat kosong. So apakah jawapan X tu? Tambah 4, pindah jadi tolak 4. So sekarang maksudnya, oh saya dah dapat cari dah. Okay, so apa? X tu sama dengan 2, nilai X tu sama dengan negatif 4. Dan kedua-dua nilai ini memang boleh memuaskan persamaan kita. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba tengok. Okay, kamu ganti masuk negatif 4 itu ke dalam X kuasa 2 kita, ke dalam X kita ni, kamu kira tengok jawapan kamu. Mesti sama dengan kosong. Okay, kedua-dua nilai itu mesti sama. Okay ya, mesti sama. Okay. Kalau tak percaya, kita boleh cuba sekarang lah. Okay, saya cuba salah satu lah ha. Okay, saya cuba yang negatif 4 ni. Kalau saya ganti masukkan X kuasa 2, maksudnya negatif 4. Saya kuasa 2 kan dia, betul tak? Okay, lepas tu tambah dengan apa? 2X. X tu negatif 4. Lepas tu saya tolak 8 lagi. So, kamu kira tengok. Negatif 4, kamu kuasa 2, kamu dapat 16. Sebab mengapa? Negatif-negatif jadi positif. Okay, lepas tu tambah tolak positif-negatif, dapat negatif. 4 darab 2, dapat 8. Tolak 8. So, memang kamu akan dapat kosong. Nampak tak? Nampak tak? Dia sama dengan nilai di sebelah kanan. So that kita boleh cakap negatif 4 ini dia boleh memuaskan persamaan kita. Maka dia adalah punca bagi persamaan kuadratik ini. Okay? Nah, inilah cara kita macam mana nak cari nilai X. Kalau untuk persamaan linear, senang saja kamu pindah ke kanan, pindah ke kiri, lepas tu cari X saja. Tapi untuk persamaan kuadratik, kita memang kena guna kaedah darab silang. Okey ya. So sekarang kita tengok latihan. Kita teruskan. Okey. Muka surat ke 36. Okey, kita tengok soalan ketiga. Okey. Saya buat satu contoh sekali lagi ya. So yang BCD tu nanti saya nak panggil kamu. So kena tengok baik-baik sebab nanti saya akan panggil kamu buat lah. Okey. Saat bagaimana dah? Okey, so sekarang kita tengok faktorkan persamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah darab silang. So sebenarnya apa yang dia nak tu kita hanya nak cari apa? Kamu kena faktorkan, lepas tu kita nak cari nilai X iaitu punca bagi persamaan linear persamaan kuadratik kita tu. Okey, so sangat senang sajalah. First step, okey, kamu tengok soalan, lepas tu make sure dia dalam bentuk am. Bentuk am tu apa yang kita belajar tadilah. Yang ini, AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Kalau dia memang ada pattern macam ni, maksudnya kita dah boleh start mula buat lah. Okey, kaedah persilangan darab silang ini. So memanglah ada X kuasa 2, ada X, lepas tu nombor saja kan. So first step apa yang kita buat tu, saya lukis lagi dulu satu pangkal yang besar macam ni. Okey, lepas tu saya buat silang macam ni lah. Yang tengah-tengah tu tambah 4X kan. So dia memang positif. Saya tulis sajalah 4X.
Okay, so yang lain tu kita kena cuba-cuba. Ingat. Okay, so sekarang tanya kamu sendiri. X kuasa 2 ini macam mana, apa nombor darab, apa darab apa kamu boleh dapat X kuasa 2? So yang ini tak ada pilihan lain dah. Memang X kuasa 2 tu hanya satu saja kemungkinan, iaitu X darab dengan X. Okay? So next, kita nak teruskan. Yang belakang tu 5 kan? So apa yang kita nak cari tu, nombor apabila kamu darab, boleh dapat negatif 5. Bila kamu tambah sekali, kamu boleh dapat positif 4. So bila kamu tengok macam ni, okay. 5 tu, okay, tolak tu kamu tak perlu peduli dulu. Kita hanya fikir dari segi 5 ini. 5 itu terdiri daripada apa? Memang dia tak ada pasangan lain juga kan? Betul tak? Dia tak seperti tadi tu. 8 tu boleh 1 dengan 8, 2 dengan 4. Tapi 5 tu hanya satu saja, iaitu 1 dengan 5. So saya tulislah 1 dengan 5 lah. So sekarang saya nak darab silang. X dengan 5, saya dapat 5X. X dengan 1, saya dapat X. So kamu tanya sendiri. X dengan 5X ini macam mana kamu boleh dapat 4X? Kena tambah ke tolak? Apa tolak apa? Kamu boleh dapat 4X. 5X kena tolak dengan X. Betul tak? Ha, betul. So kalau X, saya tolak dengan X kan? Maksudnya kat depan sini saya kena tambah satu negatif atau tolak bagi dia. So kalau sini negatif, depan kat sini kena negatif juga. Dia jadi negatif 1. So sekarang kita boleh cuba cek tengoklah. Okay. Sama ada betul atau tak betul. Okay, tengok di sebelah belakang tu. Negatif 1 dengan 5, kalau kamu darab, negatif, positif dapat negatif. 1 darab 5, kita dapat negatif 5. Oh, betul tu. Yang ini dah betul. So sekarang kita tengok yang belakang. Kalau saya tambah kedua-dua nilainya, okay, negatif X tambah dengan 5. Maksudnya 5 tambah negatif X lah. Okay, dia memang dapat 4X. Okay, kedua-dua syarat tu pun betul. Maksudnya jawapan kita dah betul. So apa yang kita nak tu, kita hanya ambil apa? Ambil jawapan kita secara mengufuk sahaja. Okay, so kat sini saya tulis macam mana? Okay, untuk kurungan yang pertama, X tolak 1. Kurungan yang kedua, X tambah 5. Okay, ini adalah proses pemfaktoran. Okay, saya salin balik. Dia adalah sama dengan kosong. Okay, sama dengan kosong. Yang benda ini sama dengan yang ini. Okay, so kedua-dua benda ni dia memang sama dengan kosong. So sekarang apa yang kita nak buat tu, kita nak cari nilai X. Betul tak? So kalau saya nak cari nilai X, saya kena asingkan. Okay, untuk X tolak 1. Apabila X tolak 1 sama dengan kosong, X kita memang sama dengan 1. Inilah jawapan kita. Atau apabila X tambah 5, dia sama dengan kosong. So X kita tu dia sama dengan negatif 5. Okey. Itulah jawapan kita. Kalau kamu tak percaya jawapan tu sama ada betul atau tak betul kan, kamu boleh cuba tengok ganti 1 itu ke dalam persamaan kita. Dia memang akan balance. Okey, kamu boleh ganti juga negatif 5. Memang akan balance kalau kamu buat dengan betul. Okey tak? Tak susah kan? Betul tak? Okay? Okay, so saya bagi masa tulis dulu. Nanti saya akan panggil salah daripada kamu, salah seorang daripada kamu kan. Jawab soalan B. Okay. Okay, siapa nak cuba soalan B? Kamu kena cuba baru boleh faham soalan macam ni.
Sebenarnya soalan ni kamu pernah belajar pada tingkatan 2 kalau tak silap saya. Tingkatan 2. Okey. Kali ini saya panggil Dennis Rosli, boleh tak? Dennis, Ya, ya. boleh cuba tak soalan ni? Okey, kamu hanya beritahu saya. First step kena check apa dulu? Soalan kamu macam mana? Soalan D kan? Soalan B. First step kena apa? Kena make Grouping tu sure lah. soalan tu dalam, bukan grouping, dia tak perlu grouping dah. Oh, faham. Kena make sure dia dalam bentuk apa? Dia memang dalam bentuk am dah, betul tak? Betul. Kalau dalam bentuk am maksudnya kamu boleh terus buat dah. So first kamu kena lukis apa? 2Y kuasa 2. 2y kuasa 2. Mengapa ada y tu? Oh, kamu tengok soalan C, yang ini C. Saya cakap soalan B. Oh, yang ini kalau soalan C tu memang kena pindah lah. Oh, kamu tengok soalan yang salah. Soalan B dulu, nanti kita baru pergi soalan C ya. Okey. Untuk soalan, okey, betul kamu punya jawapan tadi. Kalau untuk soalan C, memang kamu kena susun ikut bentuk am dulu sebab dia memang tidak dalam bentuk am. Okey, bukan dalam bentuk am. Tapi untuk soalan B, dia dah siap sedia. Ada X kuasa 2, ada X, nombor sama dengan kosong. Memang dia dalam bentuk up. So sekarang kita boleh terus buat darab silang. So first kamu kena lukis dulu, betul tak? Lukis Okay. macam ni. Lukis macam ni. Pangkal tu biar bagi dia besar tak apa. Okay. So yang tengah-tengah tu tambah 7X. So saya tulis 7X lah. Okay, so sekarang. Okay, so nak tanya kamu. Yang depan tu X kuasa 2 kan? Apa darab dengan apa boleh dapat X kuasa 2? Dennis? Apa darab dengan apa boleh dapat X kuasa 2? Sama dengan yang tadi kan? Apa darab dengan apa boleh dapat X kuasa 2? Cuba tengok Dennis. Mengapa buka lepas tu tutup? Tak dengar. Salah Tak. tak? Apa darab apa dapat X kuasa 2? Macam mana kamu boleh dapat X kuasa 2? X darab dengan X darab 7. Saya bukan nak 7X, saya nak X kuasa 2. Yang depan tu X darab dengan X dapat X kuasa 2. Betul tak? Okay, so sekarang belakang tu. Sini ada 12, sini ada 7. So macam mana kamu boleh menepati syarat tu? Nombor apa darab dengan nombor apa, kamu boleh dapat 12. Dan bila kamu tambah sekali, kamu boleh dapat 7. So sekarang, kamu tak perlu peduli apa-apa dulu. Kita just fokus kepada 12 ini. So kamu kena fikir balik lah. 12 tu sebenarnya dia terdiri daripada apa? Kita tahu nilai dia, saya boleh pilih pasangan 1 darab dengan 12. Okey, boleh juga, betul tak? Dan kalau saya pilih 2 darab dengan 6, boleh tak? Boleh dapat 12 juga. Boleh juga saya pilih 3 darab dengan 4. Saya akan dapat 12 juga. So maksudnya, untuk yang nilai 12 ini, ketiga-tiga pasangan ini juga boleh, juga boleh dapat 12. Okay, so sekarang kita hanya nak cari pasangan yang mana satu lebih sesuai untuk letak di sini. Okay, sebab mengapa? Bila kita letak kat sini, bila kita darab, boleh dapat 12. Bila kamu tambah nanti, boleh dapat 7. So, kamu kena tengoklah kedua-dua nilai ini ada tak dia berkaitan dengan 7. So, tambah tolak, kamu hanya tengok sama ada dia tambah tolak boleh dapat 7 tak? Kalau 1 dengan 12, boleh tak kamu dapat 7? Kamu tambah tolak macam mana pun tak boleh dapat 7. Betul tak? Betul. So, kalau 12 tambah 1, dapat 13. Kalau saya tolak 1, saya dapat 11. Memang tak ada kaitan dengan 7. Ini tak mau. Pasangan ini bukan dah. 6 tambah 2, dapat 8. 6 tolak 2, dapat 4. Memang pasangan ini bukan juga. Tapi pasangan yang last sekali. 3 dengan 4. 3 tambah 4. Kalau darab, saya dapat 12. Bila saya tambah, saya dapat 7. Betul tak?
So maksudnya, 7. saya dah make sure dah. Pasangan ini adalah pasangan yang saya nak cari tu. So saya just tulis sajalah 3 dengan 4. So lepas tu kat saya darab silang. X dengan 4 saya dapat 4X. X dengan 3 saya dapat 3X. So sekarang, okay, Dennis, saya nak tanya, 3X dan 4X ini macam mana kamu boleh dapat 7X? Kena tambah atau tolak? Betul, tambah. Tambah tu maksud kamu tak perlu letak apa-apa negatif kat depan, betul tak? Betul. So jadi kita just remain sajalah. Memang logik kamu tengok. 3 darab 4 kita dapat positif 12. Kalau 7 tu bila kamu tambah dapat 7X. So memang yang ini logik jawapan dia. So kita boleh dapat lah. Kita hanya ambil saja faktor dia X tambah 3 dan X tambah 4. So inilah jawapan saya. Okay, saya tulis saja. X tambah 3 X tambah 4. Okey, ini adalah proses pemfaktoran. Sama dengan kosong. So, saya tulis sama dengan kosong. Okey, so once saya dapat nilai ini, saya boleh asingkan untuk cari nilai X. Okey, contohnya X tambah 3 sama dengan kosong. Maka X tu sama dengan apa? Tambah 3, pindah jadi tolak 3. Tolak 3. Okey, atau kita ada satu lagi jawapan. Okey, normally memang macam ni ya. Okey, kalau X kuasa 2, memang jawapan kita ada 2. Okey, atau sama ada dia dua-dua tu pun sama jawapan atau dia berbeza sahaja. Okey, so jawapan yang kedua tu X tambah 4. Apabila X tambah dengan 4 sama dengan kosong, maka X kita sama dengan apa? Tambah jadi tolak 4. Tolak. Okey, so itulah jawapan kita. Kalau kamu tak percaya, kamu ganti masuklah, boleh dapat jawapan. Okay, so sekarang sama dengan kosong tu kalau tak bubuh tak apa. apa? Ulang Sama sekali. dengan kosong. Sama dengan kosong, kena letaklah. Sebab dia memang ikut apa tau. Nah, kamu tengok kat sini. Ayah. Apa yang kita buat tu, sebenarnya proses ini kita panggil proses pemfaktoran. Dengan kaedah darab silang. Kita hanya tengok yang belakang, yang depan sebelah kiri sahaja. So, bila saya buat X kuasa 2, yang ini ungkapan algebra kan, masih ingat tak? X kuasa 2 tambah 7X tambah dengan 12. Yang ini bila saya buat pemfaktoran, saya boleh dapat dua-dua jawapan ini. Kalau kamu tak percaya kan, kamu darab masuk balik. X darab X, X darab 4, 3 darab X, 3 darab 4. Kamu boleh dapat balik benda yang ini. Dan memang yang ini, okay, X tambah 3, X tambah 4, dia memang di sebelah kiri. So, jangan lupa lagi di sebelah kanan dia ada sama dengan kosong. So, memanglah kita kena tulis juga sama dengan kosong. Faham tak? Persamaan dia memang seimbang. Dia memang macam ni. So, kalau kamu tulis benda yang ini, sekarang saya nak cari X. So, sama sajalah. Macam mana kamu boleh dapat nilai X? Apabila boleh dapat kosong. Apabila semua benda ini jadi kosong. Betul tak? X tambah 4 kalau ini dia jadi kosong. Okay? So, kita hanya tinggal apa? X tambah 3 sama dengan kosong saja. Dengan ini, saya boleh carilah X tu sama dengan negatif 3. Dan sama juga. Bilakah kita boleh dapat kosong? Apabila X tambah 3 ini, saya mansuhkan, saya jadikan dia kosong. Saya hanya tinggal X tambah 4 sama dengan kosong lah. So, jadi X saya dapat negatif 4 lah. So, kalau kamu tak boleh fikir, okay, cara macam ni, kamu just ingat saja. Ingat macam mana? Dapat benda yang ini, kamu asingkan. X tambah 3 sama dengan kosong. Lepas tu, kamu dah boleh cari nilai X. Sama juga, untuk bahagian yang kedua tu, X tambah 4 sama dengan kosong. Lepas tu, kamu dah boleh dapat cari nilai X. Okay? Okey. Soalan C bagi Azwar. Soalan C. Nanti kita, siapa nak buat? Siapa nak cuba? Azwar. Saya nak panggil Azwar juga. Okay, nanti soalan C ya. Azwar try tengok .
Okay. So kita tengok soalan C. Okay. Azwa, okay tak Azwa? Ini soalan kamu. Azwa ada tak Azwa? Azwa? Saya nak message mak dia tengok. Dia ada tak? Azwa tak ada Azwa. Okay, ada siapa nak cuba untuk soalan C ni? Siapa volunteer nak cuba? Siapa nak cuba? Apa-apa? Mazuki. Mazuki? Mazuki. Mazuki? Mak Azwa dah. Ki ada tak? Okay, ada siapa nak cuba? Harriet? Imi? Atau Azril balik? Azril nak cuba Azril. Yes, sir. Untuk soalan C macam mana? First kena buat apa dulu? Ubah dia dulu jadi bentuk am. Ya, bagus. Okay. Boleh tak terus bagi saya jawapan? Bentuk am tu. 2y tolak 11y. 2y kuasa 2. Jangan Sama. lupa kuasa 2. Okay, tolak 11y. Okay, tolak 11y. Lepas tu? Tambah 12. Betul. Lepas tu? Sama dengan kosong. Ya, betul. Okay. Mesti dalam bentuk am dulu. Kalau tak kan, memang kamu tak boleh buat kaedah darab silang. So, once kamu dapat benda ini saja, okay, terus dah. Okay. Lukis yang pangkal ini. Okay, yang palang ini. So, yang tengah-tengah ni kita kena nilai tu apa? Yang tengah-tengah tu. Negatif 11y, betul tak? So, saya tulis kat sini lah. Kalau dia negatif, kena letak negatif jangan abaikan negatif tu sebab sangat penting. Macam tadi sebab saya tulis 4x sebab dia positif. Sebab sini saya tulis 7x sebab dia positif. Kalau yang ini dia jadi negatif, so kat sini saya kena letak negatif lah. Okay, so sekarang kita tengok yang 2y kuasa 2 ini. Okay, boleh tak bagi tahu saya 2y kuasa 2 ini macam mana kamu nak asingkan dia supaya supaya nombor apa darab dengan nombor apa dia boleh dapat 2y kuasa 2. Azril, cuba tengok. 1y. 1y, okey, y dengan darab dengan apa? Y dengan 1y. 1y dengan 1y. Kalau 1y dengan 1y kamu dapat y kuasa 2 saja. Sini ada 2 lagi, betul tak? So macam mana? 2y. So maksudnya bila kamu tengok kan, kamu asingkan fikir macam ni. Y kuasa 2, kalau saya nak asingkan dia, pasangan dia adalah y dengan y. So saya tulis y dengan y dulu. Lepas tu depan tu ada 2, betul tak? So kamu fikir, hanya ada satu pasangan sahaja boleh dapat 2, iaitu 1. Hello.
Tunggu dulu ah. Kenapa suddenly macam ni? Okay, boleh nampak kan? Okay, sorry. Kita teruskan. Okay, Azril. Tadi line problem rasanya. Okay, so sekarang apa yang kita nak cari tu, kita kena tahulah. Okay, apa darab dengan apa, kamu boleh dapat 12. So first, kita tahu pasangan yang pertama tu, 1 darab dengan 12. Ada lagi tak pasangan yang lain untuk dapat 12? Ada tak, Azril? Try and error one by one lah. 2 darab dengan apa? 6. 6. 3 ada tak? 3 darab dengan apa? Ini sifir tau. 4. Okay. So bila kamu tulis macam ni, mengapa nak kamu list down macam ni? Kamu boleh observe sendiri. Kamu tengok yang nombor kat sebelah depan tu dia semakin besar, betul tak? Tapi nombor di sebelah belakang dia semakin kecil. Dan kamu boleh nampak dia macam akan come to one number. Okay, dia semakin dekat. 3 dan 4. Maksudnya di tengah-tengah tu tak ada nombor lain dah. So maksudnya tak ada nombor lain lagi yang boleh dapat jawapan 12. So ini adalah kita hanya tinggal 3 pasangan sahaja. 3 pasangan yang mungkin. Tapi sekarang kamu kena cuba-cubalah. Sebab mengapa? Dia bukan saja nak kamu dapat bila kamu darab kedua-dua dapat 12. Kamu kena observe tengok bila kamu darab silang nanti, bila kamu tambah kedua-dua nilai ni, macam mana kamu boleh dapat negatif 11Y. Okay? Untuk yang ini, that's why kita panggil kaedah ini juga boleh dipanggil sebagai kaedah cuba-cuba. Sebab mengapa? Tak semestinya kamu pilih pasangan itu, pasangan tu betul. Okay? Dia macam kehidupan kita lah. Okay? Memang sometimes kita cuba tapi tak berjaya. Tapi tak boleh just give up macam ni. Okay, sebab mengapa? Dalam kehidupan kita memang macam ni kan. Kalau tak berjaya, mungkin okay, kita tak ada rezeki lagi. Betul tak? So kita kena cuba cara yang lain. Okay, mungkin pasangan yang lain lebih sesuai untuk letak di tempat tersebut. So barulah okay, mungkin kita baru boleh dapat jawapan. Okay, so kaedah ini kita panggil kaedah cuba-cuba. So kamu kena try and error jugalah. Try luck kamu lah. Bila kamu tak dapat jawapan, jangan give up. Kamu kena tukar cara lain. Okay, memang saja pasangan tu kat sini sahaja. So kamu kena pilih lah dari sini. Okay, so Azril, kamu pilih salah satu. Kamu nak pilih yang mana satu? Ada 3 pasangan kat sini kan? Okay, yang mana satu kamu rasa kamu nak cuba? 2 darab 6. Okay, 2 darab 6. Okay, so kita tengok tak semestinya terus betul. Okay, so kita terus tengok. Okay, saya tulis dululah 2 dengan 6. Memang tak salah. 2 dengan 6 dapat 12. Tapi bila saya nak darab silang nanti, kamu tengok 2 darab 6, saya dapat apa? 12. Betul tak? 12Y. Yang ini Y darab dengan 2, saya dapat 2Y. So sekarang kamu tanya kamu sendiri. 2Y dengan 12Y, boleh tak kamu tambah atau tolak lepas tu boleh dapat negatif 11? Boleh atau tak boleh? Tak boleh kan? Sebab kamu tak perlu fikir dulu yang positif negatif. Tapi kamu hanya tengok saja. 12 tambah 2 dapat 14. Kalau saya guna tolak pun, dia akan dapat 10. Dia tak akan dapat nilai tu 11. So jadi pasangan itu tak betul. Maksudnya belum ada rezeki lagi lah. Betul tak? Okey, jangan putus asa. Mungkin pasangan ini juga, tapi tempat dia kamu kena pusing tengok. Susunan tu kena, tadi 2 dengan 6. So sekarang saya try tengok 6 dengan 2. Memang kita kena buat cara macam ni. So that cara ini kita panggil kaedah cuba-cubalah. 6 dengan 2. Tengok. 2 darab 2 saya dapat 4Y. Tapi Y darab 6 saya dapat 6Y. So yang ini, tambah tolak. Boleh dapat 11 tak? Boleh tak? Tak boleh juga, betul tak? Sebab 6 tambah 4 yang paling tinggi pun dapat 10 sahaja. So tak. Bukan. Okay. So maksudnya pasangan ini saya dah proof dah.
6 dan 2 ini tidak sesuai diletakkan di sini. Okey, so saya potong yang ini. Saya tak mau yang ini. Okey, saya potong yang ini. Okey, so sekarang pilih lagi pasangan yang mana satu. Azriel, nak cuba pasangan yang mana satu kamu rasa lebih sesuai? 3 dan 4. Okey, so kita cuba. Tak semestinya terus betul, tapi it's okay. Kita just tulis dulu 3 dengan 4. So sekarang saya cuba tengok 2 darab 4 saya dapat 8Y. Y darab dengan 3 saya dapat 3Y. So saya nak tanya kamu, 8 dengan 3 ini boleh tak dapat 11? Boleh atau tak boleh? Boleh? Boleh. So sekarang kamu tengok, tadi kita hanya tengok yang tak ada negatif, tapi sekarang kalau soalan dia ada negatif, dan memang saya dah tahu dah, memang boleh dapat 11 sebab memang 8 tambah 3 memang boleh dapat 11. Sekarang saya nak kira juga yang negatif ni. So macam mana kamu boleh dapat negatif 11? Hutang 11. 3Y dengan 8Y ni boleh dapat hutang 11. Tolak 11. Kita kena tambah apa? Negatif di depan, betul tak? Betul. Maksudnya kedua-dua tu kena tambah negatif juga. So that kita baru boleh tahulah, oh hutang orang RM3, hutang RM18. So that kalau barulah kita boleh dapat hutang RM11. So kalau kat sini kita tambah tolak, so kat sini kita kena letak tolak jugalah. Kedua-dua juga kena letak tolak jugalah. So sekarang kamu cek balik. Negatif 3 kalau saya darab dengan negatif 4, negatif memang boleh dapat positif 12. So ini betul dah. Nampak tak? Dan sekarang negatif 3Y kalau saya tambah dengan negatif 8Y, memang saya dapat negatif 11Y. So sekarang maksudnya, oh saya dah dapat jawapan dah. Tadi kamu cuba-cuba banyak kan? Kamu dah cuba 2 kali. Kali pertama belum ada rezeki lagi. Kali kedua belum dapat lagi. Tapi kali ketiga kamu tak putus asa. Sekarang kamu dapatlah jawapan kita tu. Okay? So kita boleh tulislah jawapan. 2Y. Okay. Azriel beritahu saya nak tulis macam mana? 2Y. Tengok Tolak cara 3. mengikut. Tolak 3. Letak kurungan. Okey, so satu lagi kurungan tu macam mana? Y tolak 4. Ya, betul. Pandai. Sama dengan kosong. Okey, sebab yang depan ini kan, ini adalah pemfaktoran dia. Yang tak sama dengan kosong, kita kena salin balik lah. So sekarang kita nak cari Y sahaja, betul tak? So kalau saya tahu 2Y tolak 3 sama dengan kosong. So Y tu sama dengan apa? So kita tahulah 2Y sama dengan yang negatif 3 tu saya pindah jadi positif 3. So Y tu sama dengan apa? Y tu sama dengan 3/2. Iaitu sama dengan 1 dan 1/2. Boleh tengok tak? Susah nak tengok kan? Okay, saya tulis di sinilah. Okey tak semua? Yang lain tu kita buat seperti biasa sahaja. Okey, so kamu boleh tekan kalkulator lah sama dengan 1 dan 1/2. Okey, atau satu lagi jawapan tu apa? Y tolak 4 yang sama dengan kosong. So kalau saya nak cari Y tu, Y sama dengan 4. So kita ada 2 jawapan lah kat sini. Okey, tak susah, betul tak? Okey. Okey ya Azriel, boleh faham lagi lebih faham? Boleh. Kita memang buat macam ni sahaja. Okey, kita teruskan. Siapa lagi? Azwa dah ada belum Azwa? Tengok Azwa tu tak tahu buat apa dah. Siapa nak cuba lagi? Kimi. Izham. Saya nak panggil dia juga. Kimi ada tak Kimi? Ada. Cuba tengok soalan D tu macam mana. Jangan takut salah, okey? Yang pentingnya kamu nak cuba saja. Macam tadi kan, ada cakap dalam kehidupan kita juga memang macam ni.
bila kamu cuba-cubakan, tak semestinya percubaan itu mesti berjaya. Okey? Kalau belum tak berjaya tu maksudnya kita belum ada rezeki lagi. So kita kena sabarlah. So kita kena buat apa? Kita kena buat percubaan yang kali kedua, percubaan kali ketiga. Lepas tu kamu mesti akan berjaya satu hari nanti. Tapi kamu tak cuba langsung, kamu give up, memanglah susah. Betul tak? Okay? So sekarang cuba tengok soalan D. Boleh tak, Ishab? Boleh. Okay, cuba tengok. 2Y kuasa 2 tolak dengan 3. Terus tambah 5Y. Okay, kamu tulis macam ni ya. Tolak 3 tambah 5Y ya. Lepas tu sama dengan kosong. Betul tak? Betul. Okay, it's okay. Kamu tengok yang ini kan tolak 3 dan ini tambah 5Y. Tempat mereka betul tak? Betul tak? Kalau ikut bentuk lah. Nombor tu mesti letak di belakang. Ya, so bila kamu buat grouping nanti, okay, next time bila kamu nampak saja grouping macam ni, kita kena ada yang X kuasa 2 dulu, Y kuasa 2 dulu, lepas tu nak yang Y, lepas tu yang tak ada pun boleh ubah. So memang kita buat macam ni lah, baru betul. Okay, kamu pindah tu tak salah, kamu pindah tu betul. Negatif 3 tu memang kena pindah kat situ. Okay, tapi susunan dia kena betul. Kalau tak betul nanti kan, bila kamu buat kaedah ini, kaedah darab silang ni, kamu akan salah. Okay, kamu akan blur lah, tak tahu nak buat macam mana. Yang ini tambah, saya pindah jadi tolak 3. Okay, so next step, tak perlu peduli apa-apa, betul tak? Kita terus lukis satu pangkal yang besar ni. Macam ni. Okay, yang tengah tu tambah, so 5Y. Saya tulis 5Y sajalah. Okay. So sekarang, okay, Kimi, cuba tengok, Isham. 2YX ini macam mana? Apa darab apa boleh dapat 2YX? 2Y square. Y kuasa 2, okay, kamu tengok satu demi satu. Y kuasa 2 tu kamu dapat dari mana? Apa darab apa boleh dapat Y kuasa 2? Kimi? Cuba. Y dengan Y, betul tak? Lepas tu depan ada 2 lagi, betul tak? So pasangan apa yang boleh kamu dapat 2? 2Y, okay. Maksudnya 1 dengan 2 kan? That's why kamu kena letaklah salah satu tu 2, salah satu tu 1. So memang macam ni. 2Y darab dengan Y, kamu akan dapat 2Y kuasa 2. Betul. Okay? So sekarang kita tengok yang belakang tu. Negatif 3. Apa nombor kamu darab boleh dapat negatif 3? 1 dengan 3, betul tak? Tak ada pasangan lain dah. Kan? 1 dengan 3 atau 3 dengan 1. So kamu just tulis sajalah. Okay, contohnya kat sini 1 dengan 3. So memang 1 darab 3 saya dapat 3. So sekarang saya darab silang. 2Y dengan 3 saya dapat 6Y. Okay. Y darab 1 saya dapat Y. Okay. So nak tanya kamu sekarang. Y dengan 6Y, boleh tak kamu dapat jawapan tu 5Y? Nak tambah ke tolak? Atau macam mana? Boleh tak dapat 5Y? Kimi? Y dengan 6Y macam mana kamu dapat 5Y? Nak tambah ke atau tolak? 6Y tambah Y, kamu dapat 7. Kalau tolak boleh tak? Boleh dapat 5Y tak? Kimi? Tak boleh. 6 tolak 1 bukan 5 meh? Tak boleh. Boleh lah. 6 tolak 1. Yang ini Y tu maksud depan tu ada 1 Y. So 6 tolak. Yang maksudnya sini saya kena letak tolak lah. 6 tolak 1 saya dapat 5Y. Betul lah. Nampak tak? So kalau sini ada tolak, saya sini kena tambah tolak jugalah.
Kalau kamu cek balik, memanglah negatif 1 darab dengan 3, kamu akan dapat negatif 3. Dan bila kamu tambah kedua-dua nilai kat sini, kamu boleh dapat 5y. Dia memang dah betul. Okay. So sekarang kita teruskan. Okay. Nak tulis macam mana? Kurungan yang depan tu 2y 2y tolak. tolak 1. Lepas tu kurungan yang belakang. Y. Tak ada positif negatif tu. Positif lah. 3. Sama dengan 0. 6. So sekarang kita boleh cari dah. Okey, yang pertama sekali apabila 2y tolak 1 tu sama dengan 0. So y kamu tu sama dengan apa? 1. Negatif 1 pindah jadi 1, betul tak? Yang 2y tu saya pindah, 2 darab saya pindah jadi bahagi. So dapat inilah. Betul tak? Betul. Okay, so next step. Atau kita ada 2 jawapan kan? So yang satu lagi apabila y tambah dengan 3 kita dapat 0. So y tu dapat apa? Y tu dapat apa? Tambah jadi Kimi? Ya. Dapat jawapan apa? Y tu dapat apa? Y dapat dengan 1 1? Y tambah 3 sama dengan... Okay. Kamu tak fokus ni. Tambah 3 saya pindah jadi apa? 4. Tambah pindah ke kanan jadi 4 kah? Tambah jadi tolak 3. Macam ni. Okey, inilah jawapan kita. Boleh tak? Okey, salin. Okey, dah siap semua? Dah. Okey, dah siap Okey, kita teruskan 2 lagi soalan. So yang ini saya bincang teruslah Okey. Sama juga untuk soalan yang ini. Dan soalan kita kan, dia tak semestinya macam ni kan. Dia tak semestinya terus bagi kamu cantik-cantik dan jadi satu bentuk dah. So mungkin juga soalan tu dia akan bagi macam soalan 2 tadi. Dia ada dia bagi kamu macam soalan yang tadi 2D itulah. Bagi macam ni, ada tingkat atas, ada tingkat bawah, lepas tu sama dengan 4. So kamu kena buat dulu, jadi bentuk macam ni. Okey, jadikan dia bentuk arm dulu. Barulah kamu boleh dapat jawapan. Okey, buat kaedah darab silang itu. Okey, so sekarang kita tengok soalan E tu macam mana. Okey, tak susah juga E ni macam mana. So sama juga, first kita check, ada tak dalam bentuk arm? Yang ini memang dalam bentuk arm, betul tak? So saya darab silang macam ni. So sekarang saya boleh terus buatlah. P kuasa 2 memang P dengan P sahaja. Okey, so yang ini saya lukis dulu. Yang sini P kan, saya tulis P kat sini. Okey, so sekarang saya tengok. Yang 6 ini, sekarang yang depan 6 ini, dia bukan satu pasangan saja. Yang macam tadi tu, 2 tu 1 dengan 2. Dia memang mesti 1, 2, 1, 1. Okey, so tak kat sini, 6 tu maksudnya kita ada kemungkinan juga ada apa? 2 pasangan, betul tak? 1 darab 6 boleh jadi satu pasangan. Atau 2 dengan 3 boleh jadi satu pasangan. So kamu nak pilih yang mana satu? Kita tak tentu. Tak semestinya boleh betul tau. So saya tak sure, it's okay. Saya just pilih salah satu.
Kalaulah nanti saya cuba macam mana kat belakang pun tak boleh, maksudnya saya kena cuba tukar jawapan di depan. Okay, so saya pilih dulu 2 dengan 3 lah. Let's say lah 2 dengan 3. Okay, so yang satu ini saya tahu 1 darab 1, hanya satu pilihan saja, tak ada pilihan lain dah. Okay, kalau tak boleh, mesti saya kena tukar yang depan tu. Okay, so 2P darab dengan 1 saya dapat 2P. 3P darab dengan 1 saya dapat 3P. Okay, so macam mana kamu boleh dapat P ni? 3P mesti tolak dengan 2P, betul tak? So kalau sini tolak, yang ini saya kena letak tolak juga. So kamu check tengok jawapan kamu betul tak? 1 darab dengan negatif 1 dapat negatif 1. Yang sini 3P tambah dengan negatif 2P dapat P. So dia memang memenuhi syarat. Dah nampak tak? Ini memang ada rezeki lah. Kamu cubaan pertama saja, dah dapat jawapan. So bagus. Okay, kalau tak dapat, kamu tukarlah. Okay, tukar macam mana? Okay, 3 kali 2 dengan 3 kan? Kalau kamu cuba belakang dah tukar tempat dah. So maksudnya 2 dengan 3 tu tak sesuai lah. Kamu kena tukar lah. Tapi yang ini memang sesuai. So kalau sesuai tu saya tulis jawapan lah. 2P tambah 1 dan 3P tolak 1 sama dengan 0. So kita pilih 1 demi 1. Apabila 2P tambah 1 sama dengan 0. So P kita dia mesti sama dengan tambah saya pindah jadi tolak 1. Darab 2 saya bahagi 2. So maksudnya negatif 1/2 lah. Okay. Untuk satu lagi atau 3P tolak dengan 1 sama dengan 0. So kalau saya nak cari P, tolak P saya pindah jadi tambah P. Bahagi dengan darab 3 tadi saya bahagi 3 sekarang. So kita dapat jawapan. Tak susah kan? Kalau kamu dah biasakan dengan dia cara ini, sangat cepat saja. Okay? So untuk yang F ni sama juga. First kali saja nampak macam ni saya kena susun ikut bentuk arm. So kamu akan buat dengan cepat. 3P kuasa 2. Lepas tu 4P kan di sebelah kanan. Saya pindah jadi tolak 4P. Yang tambah 4 tu jadi tolak 4. Yang sama dengan 0. Okey, kalau kamu dapat yang ini saja, lepas tu kamu terus buatlah. Okey, bentuk arm dah. So sekarang saya lukis palang macam ni. Yang tengah-tengah jangan lupa ada negatif. So saya nak dapat 4P, negatif 4P. So sekarang kita tengoklah. Okey, yang depan tu P kuasa 2 memang mesti ada P dengan P. Okey, tapi yang 3 ini macam mana? Hanya satu pasangan saja, betul tak? Kalau saya nak bentukkan P, 1 darab P sahaja. So 1 tak perlu tulis lah. So 3 dengan 1 atau 1 dengan 3 boleh jugalah. So saya tulis 3 dengan 1. Okey, 3P darab P memang saya akan dapat 3P kuasa 2. So sekarang yang belakang tu 4 kan? Betul tak? So 4 tu dia ada 2 pasangan juga. Okey, kamu boleh tulis di tepi lah. Saya tahu 4 tu 1 darab 4 boleh dijadikan sebagai satu pasangan atau 2 darab dengan 2. Okey, so kamu hanya pilih di antara 2 pasangan ini sahaja. Kita tak tahu yang mana satu rezeki kita, betul tak? Kita tak tahu yang mana satu tu benda yang betul. So kita just try and error. Okey, so kalau untuk saya, okey, saya rasakan, okey, mungkin 2 dengan 2 tu okey. So tak tahu betul atau salah, it's okay. Mesti cuba. Kalau kamu tak cuba, memang tak tahu betul atau salah. So saya pilih yang 2 dengan 2 inilah. 2 dengan 2. Okey, kita cuba tengok. 3 darab 2, kita dapat 6P, betul tak? Lepas tu P darab dengan 2, kita dapat 2P. Okey, so sekarang soalan tu dia nak negatif 4P. Dan kamu observe macam ni kan, 6 dengan 2 memang ada potensi boleh dapat 4. Tapi kat sini dia nak negatif 4. So macam mana kamu boleh dapat jawapan yang lebih kecil? Positif tu lebih besar. So yang negatif tu lebih kecil. So kalau saya nak dapat yang kecil tu, saya memang kena ambil apa? Yang kecil tu tolak yang besar, betul tak? Betul? Kalau saya nak dapat negatif 4, saya kena ambil 2 tolak dengan negatif 6 lah. Barulah saya boleh dapat negatif 4, betul tak? Yang kecil, kalau saya jawapan tu negatif, maksudnya saya nak ambil nombor yang kecil tolak besar. Okey? Kalau jawapan tu positif, saya ambil 6 tolak 2 sajalah. Yang besar tolak kecil lah. Betul tak? So yang ini negatif. So jadi saya ambil 2 tolak yang 6. So kalau sini tolak 6, sini saya kena tolak 6 jugalah.
Kamu check balik, betul tak? 2 darab 2, negatif 2, dapat negatif 4. Betul lah. So 2P kamu tambah dengan negatif 6P, dapatlah negatif 4P. So maksudnya ini perfect match. Okay? So jawapan kita ada apa? 3P tambah dengan 2. Okay? Satu kurungan lagi P tolak dengan 2. So kita akan dapat jawapan kosong. So sekarang, okay, kita try tengoklah. Okay, yang saya nak cari P lah. Yang apabila 3P tambah dengan 2 tu sama dengan kosong, maka 3P tu sama dengan negatif 2. So kalau saya nak cari P, jawapan dia negatif 2 per 3. Inilah jawapan kita. Okay, ada satu lagi, jangan lupa. So apabila P tolak dengan 2, kita dapat jawapan tu kosong. So P tu sama dengan apa? Sama dengan 2. Itu sahaja. Okay, ada susah tak? Kalau kamu betul-betul ikut, memang kamu akan belajar sesuatu. Okay, so hari ini apa yang kita nak belajar adalah kita guna kaedah darab silang untuk cari apa? Untuk cari punca bagi persamaan kuadratik. So bila kamu dapat saja punca itu, maksudnya memang itu nilai yang kita tak tahulah. Okay, P tu tadi kita cakap 3P kuasa 2 sama dengan 4P tambah 4. Memang nilai P tu kita tak tahu nilai apa, betul tak? Okay, tapi lepas kamu gunakan kaedah ini, kamu boleh cari, oh nilai P tu sebenarnya sama dengan negatif 2 per 3 atau 2. Okay, kedua-dua ni juga boleh memuaskan, okay, persamaan kita. Dia boleh, bila kamu ganti masuk, sebelah kanan memang sama dengan sebelah kiri. Dua-dua akan seimbang. So kita panggil dia adalah punca. Okay, dah siap belum semua? Dah. Dah, okay. So sekarang saya stop recording dulu. Saya tak record lah tadi. Ada. Stop recording. Okay.